Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom kita mulakan satu pengembaraan di mana iman bertemu dengan logik, iaitu dunia matematik Islam. Bidang ni bukan setakat pasal kira-kira tahu, tapi lebih kepada macam mana kita boleh nampak aturan hebat Allah SWT yang dia dah susun dalam alam semesta dan juga dalam wahyu-wahyunya. Matematik Islam ni sebenarnya tunjukkan kita betapa telitinya reka bentuk dalam Al-Quran. Ini boleh kuatkan lagi iman kita, sebab ia tunjuk yang Islam ni memang galakkan kita untuk teroka ilmu pengetahuan. Para ulama kita dah lama dah kaji corak-corak nombor dan kaitan-kaitannya dalam ajaran Islam. Dan dari situ, terbukalah lapisan-lapisan makna yang tersembunyi. Ini bukan bermakna kita nak kecilkan perkara-perkara suci tu jadi nombor je, tapi tujuannya supaya kita lebih menghargai kesempurnaan pencipta kita. Jomlah kita jadi orang yang sentiasa cari ilmu dan hargai kesempurnaan Islam dalam setiap perkara, tak kira sekecil mana pun. Salah satu perkara yang paling menakjubkan dalam matematik Al-Quran ialah fenomena nombor 19 yang kerap muncul. Al-Quran sendiri ada sebut pasal nombor ni dalam surah Al-Mudaththir. Di atasnya ada 19. Para ulama dah jumpa nombor ni macam ditenun di merata tempat dalam Al-Quran, seolah-olah menunjukkan satu rekaan yang ajaib. Contohnya, Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim tu ada tepat 19 huruf Arab. Dan Al-Quran ada 115 surah kan? Jumlah 115 ni pula adalah gandaan 19. 19 darab 66 menjadi 112. Wahyu pertama yang turun dan wahyu terakhir yang turun, masing-masing ada 19 patah perkataan. Perkataan Allah muncul sebanyak 2,699 kali, iaitu 19 darab 142. Perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga muncul dalam bilangan yang merupakan gandaan 19. Malah, huruf-huruf tertentu macam huruf Kaf dalam surah Kaf pun ikut corak macam ni. Ketetapan yang macam ni dalam sebuah kitab yang diturunkan selama 23 tahun, rasanya memang luar kemampuan manusia untuk rancang. Bagi kita orang yang beriman, corak-corak ni adalah tanda-tanda perancangan Allah yang sangat teliti dan sifat mukjizat Al-Quran itu sendiri. Ia mencabar orang yang skeptikal atau ragu-ragu dan pada masa yang sama, galakkan kita untuk lebih mendalami Al-Quran. Nombor 19 ni berdiri sebagai satu bukti yang kuat menunjukkan Al-Quran tu unik dan datangnya dari Allah. Ia mengajak kita untuk merenung sejenak betapa luasnya ilmu Allah yang terkandung dalam firman-firmannya. Solat harian kita atau solat adalah tiang agama Islam. Dan struktur solat ni sebenarnya berakar umbi pada ketepatan matematik. Setiap solat ada bilangan rakaat yang tetap. Solat subuh 2 rakaat, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3 dan Isya 4. Kalau kita campur semua jadi 17 rakaat sehari semalam. Keseragaman macam inilah yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam ibadah. Waktu-waktu solat pula ditentukan oleh kedudukan matahari. Ini perlukan ilmu falak, iaitu ilmu kaji bintang dan langit, dan juga ilmu matematik. Ulama-ulama Islam zaman dulu telah membangunkan pelbagai alat dan kaedah untuk kira waktu solat dan arah kiblat dengan sangat-sangat tepat. Pembahagian waktu dalam sehari dan urutan pergerakan dalam solat itu sendiri mewujudkan satu rentak ilahi yang membahagikan masa dalam hidup kita dan bantu kita untuk sentiasa ingat pada Allah. Setiap pergerakan dan setiap bacaan dalam solat adalah sebahagian daripada satu ibadah yang telah disusun atur dengan begitu indah oleh Allah. Asas-asas matematik dalam solat ni mencerminkan kebijaksanaan ilahi, menghubungkan kita dengan alam semesta dan juga sesama kita umat Islam. Bila kita solat, kita sebenarnya sedang menyelaraskan diri kita dengan satu sistem alam yang universal, satu sistem matematik ilahi yang mengatur langit dan juga hati kita. Ini mengubah solat kita daripada sekadar rutin menjadi satu penghayatan yang mendalam terhadap reka bentuk Allah yang begitu teliti dan mengagumkan. Matematik Islam meluas ke dalam ibadah zakat dan puasa. Kedua-dua rukun Islam ni diatur dengan ukuran yang jelas dan boleh dikira. Zakat contohnya adalah satu kewajipan yang dikira. Biasanya 25% daripada harta kita yang dah melebihi nisab. Kiraan ni dibuat untuk pastikan keadilan dan semuanya jelas. Puasa di bulan Ramadan pula ditentukan oleh waktu yang sangat tepat dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Kalendar Islam atau kalendar Qamari yang berdasarkan pusingan bulan jadi panduan kita untuk tentukan bila mula Ramadan dan bila hari raya.
Kerangka kerja yang berdasarkan nombor-nombor ni memastikan ibadah kita jadi lebih teratur, tepat dan kita rasa bertanggungjawab. Ini menunjukkan agama kita ni praktikal dan tersusun rapi, dibimbing oleh hikmah Allah yang turut dinyatakan melalui matematik. Selain nombor 19, ada lagi nombor-nombor lain yang tunjukkan corak menarik dalam Al-Quran. Contohnya, nombor 31 dalam surah Ar-Rahman. Ayat Fabi ayyi a'la'i rabbikuma at-tukadzibaan yang bermaksud, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Diulang betul-betul 31 kali dalam surah ni. Pengulangan ni bukan saja-saja tahu. Ia adalah satu ciri struktur yang memang disengajakan untuk kuatkan lagi kesan surah tu dan supaya kita senang ingat. Tempat ayat ni diulang-ulang tu pun menarik. Biasanya ia muncul selepas Allah sebut tentang nikmat-nikmatnya atau amaran-amarannya. Ini mewujudkan satu rentak yang sangat berkesan bila kita baca atau dengar. Para ulama ada bincangkan tentang kemungkinan simbolik di sebalik nombor 31 ni, tapi makna tepatnya masih lagi terbuka untuk kita sama-sama renungkan. Apa yang jelas, kita nampak ketepatan dan seni yang tinggi dalam struktur Al-Quran. Corak-corak macam ni mengajak kita untuk fikirkan semula tentang nikmat Allah yang tak terkira banyaknya dan betapa sempurnanya mesej yang dia sampaikan. Kajian tentang fenomena macam ni boleh dalamkan lagi rasa kagum kita pada Al-Quran, bukan saja sebagai satu karya sastera yang agung, tapi juga sebagai satu keajaiban matematik. Ia ingatkan kita yang setiap aspek dalam wahyu Allah tu ada tujuannya dan penuh dengan makna yang mendalam. Dalam matematik Islam, nombor dilihat sebagai cerminan aturan ilahi. Hukum fizik, corak alam dan struktur Al-Quran menzahirkan reka bentuk Allah. Allah itu Al-Musawwir, Maha Pembentuk Rupa. Setiap ciptaannya sempurna. Matematik adalah alat memahami tanda kebesaran Allah. Al-Quran galakkan kita memerhati, berfikir dan cari ilmu. Peredaran planet, kitaran musim, tumbesaran pokok, semua diterangkan guna matematik. Menghayati corak alam jadi ibadah akal. Ia hubungkan kita dengan kesempurnaan ciptaan Allah. Ia ciri yang sengaja diletakkan dari pencipta yang maha bijaksana. Matematik bahasa universal aturan Allah. Memahami matematik adalah perjalanan menuju kebenaran. Walaupun corak-corak matematik dalam Al-Quran ni sangat menarik, kita kena dekatinya dengan sikap yang seimbang dan berpandukan ilmu yang sahih. Tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk hidup. Jadi, fenomena nombor-nombor ni sepatutnya menambahkan lagi kefahaman kita, bukan sampai membayangi atau mengatasi mesej utama Al-Quran tu sendiri. Kita mesti utamakan makna-makna ayat yang jelas dan tafsiran-tafsiran yang dah diterima oleh ulama muktabar. Elakkan daripada buat tafsiran yang macam dipaksa-paksa atau yang hanya berdasarkan agak-agak. Semangat kita untuk kaji keajaiban ni bagus, tapi ia mesti diseimbangkan dengan rasa rendah diri, guna kaedah kajian yang betul-betul teliti. Bukan semua corak nombor yang kita jumpa tu ada makna khusus dari Tuhan tahu. Ada sesetengahnya mungkin cuma kebetulan. Apa-apa penemuan matematik yang kita dapat, ia mesti selari dan tak bercanggah dengan konteks ilmu tafsir dan ulum Al-Quran yang lebih luas. Sebarang dakwaan atau teori mestilah kukuh, boleh diuji dan terbuka untuk diteliti oleh orang lain. Paling penting, ia tak boleh bercanggah dengan ajaran-ajaran asas Islam. Pendekatan yang seimbang macam ni akan memupuk keharmonian antara iman dan akal dan akan dalamkan lagi rasa takjub dan hormat kita pada kebijaksanaan Allah. Biarlah penerokaan matematik ni cetuskan rasa kagum dalam diri kita, tapi pastikan iman kita sentiasa berpaut teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dakwaan tentang matematik Al-Quran seringkali menimbulkan keraguan. Pengkritik berpendapat corak-corak ini mungkin kebetulan atau hasil kiraan terpilih. Penting untuk fokus pada contoh yang kuat dan diakui sarjana. Elakkan dakwaan berlebihan. Ingat, mukjizat utama Al-Quran ialah mesejnya, bukan sekadar matematik. Sampaikan topik ini sebagai bahan renungan, bukan bukti mutlak. Tujuannya adalah mengajak berfikir sambil menghormati pandangan berbeza. Hargai keajaiban matematik, tetapi fokus pada mesej Al-Quran yang lebih besar. Jadi, kesimpulannya, bila kita teroka dan kaji keajaiban matematik dalam Al-Quran, ia sebenarnya boleh dalamkan lagi rasa penghargaan kita terhadap kebijaksanaan Allah dan kesempurnaan wahyunya. Dari misteri nombor 19 sehinggalah kepada ketepatan dalam setiap ibadah kita,
kita dapat lihat satu aturan ilahi yang menyentuh hati dan juga logik akal kita. Corak-corak ni umpama papan-papan tanda yang mengajak kita untuk merenung tentang sifat mukjizat Al-Quran. Para ulama sentiasa galakkan kita untuk cari kebenaran melalui ilmu pengetahuan dengan cara menggabungkan iman dan akal fikiran. Al-Quran sendiri banyak kali menyeru kita untuk guna akal kita. Perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan juga dalam firman-firman-Nya. Tapi ingat, penerokaan macam ni mesti dibuat secara seimbang. Elakkan daripada mencari sensasi semata-mata dan pastikan iman kita sentiasa berlandaskan ajaran-ajaran yang jelas dan sahih. Penemuan-penemuan matematik ni sepatutnya mencetuskan rasa kagum dan syukur, bukannya jadi punca perbalahan atau perpecahan. Marilah kita sama-sama kaji Al-Quran dengan minda yang terbuka, kagum dengan segala kehebatannya, dan biarkanlah keajaiban-keajaiban ini menguatkan lagi iman kita. Semoga usaha kita dalam mencari ilmu ini akan mendekatkan lagi diri kita kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.